الله العظيم كل ذنب عظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ومن اتبع هداه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan setinggi rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk kembali diizinkan duduk dalam majlis ilmu secara berhadapan. Tanpa buang masa, saya sambung perbincangan kita yang telah tertangguh lama daripada kitab Syu'abul Iman, ringkasan mukhtasar daripada kitab Syu'abul Iman lil Imam al-Baihaqi, bab yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala, kata tuan pengarang yang dirahmati Allah, cabang iman yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minun kullun amana billah, dan golongan mukmin itu semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan firman-Nya lagi, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah, wahai orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Kemudian Al-Imam Al-Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang disepakati kesahihannya dalam As-Sahihain, iaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah, faman qala la ilaha illallah faqad asama minni nafsahu wa ma lahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sehingga mereka berkata tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Sesiapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka dirinya dan hartanya terpelihara daripadaku kecuali dengan hak Islam, dan hisabnya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada Sayyidina Uthman ibn Affan dalam Sahih Muslim, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang mati dalam keadaan tahu bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, maka dia masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat, muslimin sedang Jumaat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab ringkasan 77 cabang iman, yang paling besar adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Makna iman, percaya. Sebab apa kena ada iman? Manusia tak akan ikut, tidak akan taat perintah orang yang tidak dipercayai. Mal murad, apa yang dikehendaki dengan iman? Maka sepakat tiga mazhab yang besar, termasuk mazhab Al-Imam Syafi'i. Iman itu wajib ada tiga. Tolak satu, kosong. Matematik, 3 tolak 1, 2. Yang ni 3 tolak 1, kosong. Yang pertama, al-iqraru bil lisan, beriman dengan mulut. Sebab tu orang kafir nak masuk Islam, dia tak boleh dalam hati. Pergi jumpa qadi, awak nak masuk Islam? Ya. Qadi pun aja, asyhadu an la ilaha illallah, dia baca dalam hati.
Kalau dia kata ikut dah dalam hati, tidak diiktibar, tak dikira. Mesti ada al-iqraru bil lisan, sebut dengan mulut. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Maknanya iman mesti kita mengaku dengan mulut. Ada bab kita boleh tawaduk, rendah diri, tak mengaku. Contoh, orang kata kita ni bagus, kuat baca Quran, kita kata tak, biasa je, kita nafi untuk merendah diri. Orang kata kita ni kuat qiyamul lail, muka bercahaya, padahal duduk bawah api. Orang kata muka bercahaya, kuat qiyamul lail ni, kita kata tak, jarang-jarang je bangun, kita menafikan. Ada apa? Tapi kalau orang kata mu ni orang beriman, kita kata tak, balik awal. Mana? Kena mengaku. Tak mengaku beriman, kufur lah. Lawang iman, kufur. Maka kena mengaku beriman. Sayyiduna Sufyan ibni Abdullah jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, qulli fil islami qawla, ajar pada aku satu nasihat, la as'aluhu ahadan ghairak, yang tak perlu lagi aku tanya orang lain lepas ni, yang paling penting sekali. Maka Nabi sebut pada Sayyidina Sufyan, qul. Apa makna qul? Sebut dengan jelas, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Sammastaqim, kemudian istiqamahlah dengan perkataan itu. Sebab tu kita kena mengaku dengan mulut. Yang pertama. Yang kedua, mengaku dengan mulut saja tak cukup. Wat tasdiqu bil qalbi, membenarkan dalam hati. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Ini sifat orang munafik, menyebut dengan mulut tidak sama, tidak sinkronis dengan apa yang ada dalam hati. Dia kata beriman, hatinya kufur. Ini munafik, ini sifat nifaq. Abdullah bin Ubay, kalau tuan-tuan duduk zaman Nabi, tuan-tuan kenal Abdullah bin Ubay, tuan-tuan akan kata dialah orang yang paling bagus. Tak bagus buat apa semayang masjid Nabi, tak bagus buat apa semayang belakang Nabi. Dalam masjid Nabi, belakang Nabi, Masjid Nabawi, Allah Ta'ala beri ganjaran 10,000 ganjaran sekali semayang. Belakang Nabi, makmum yang paling besar pahala ni mari masjid ni perlu besar belaka, tapi yang paling besar apa nama, innar rahmata tanzilu 'alal imam summa 'ala man 'ala yaminihi summa al-awwal fal awwal. Yang paling besar dalam semua besar belaka, tapi paling besar tu imam. Tak usah marah lah, nak buat mana, dia imam, nak besar jadi tu imam kata. Musim PKP ni ambil peluang jadi tu imam. Kemudian belakang imam, itu paling besar. Jadi siapa belakang imam? Abdullah bin Ubay. Nawak melayang belakang Nabi. Bila Nabi masuk, dia bila sembahyang Jumaat ke sembahyang jemaah ke, afdal tu imam lambat. Bila keluar, afdal tu imam dulu. Kita terbalik, kita mari lambat, tembur dulu. Kita balik. Saya anjuk sikit Jadi tuan-tuan sekalian, bila Nabi sampai, Abdullah bin Ubay inilah yang tukang tafdil. Apa mana tukang tafdil? Tuan-tuan sekalian, Rasulullah sudah sampai, bangun semua, dia tukang tafdil. Mana apa mulianya zahir, hakikat hatinya bila tengah semayang, kalau boleh aku nak bunuh Muhammad sekarang juga aku bunuh dia. Munafik. Jadi mengaku dengan mulut mesti sama dengan hati. Itu iman. Nombor 2. Yang paling akhir, wal amalu bil jawarih, bukti dengan perbuatan. Mulut kita sebut, hati membenarkan mulut, hati tak nampak. Apa tanda hati berkata? Diizhar, dizahirkan dengan perbuatan. Sayang barang tak nampak, barang yang tidak boleh diidrak oleh hawas. Banyak dalam dunia ni barang tak nampak tapi ada,
Bukti adanya dengan qarinah, iaitu bukti. Kan? Orang ketuk tak bunyi. Kalau bunyi, qarinahnya bunyi. Tak, kalau jenis tak bunyi, tiba-tiba bau di masjid, qarinahnya bau. Nampak? Angin ada tak angin? Ada. Mana? Tak nampak. Buktinya gerak lasik, itu angin. Betul tak betul? Jadi tuan-tuan sekalian, elektrik ada tak ada? Kalau jawab tak ada, nak suruh pegang kabel besar. Ada. Mana? Tak nampak. Buktinya keluar api di lampu. Geraknya kipas, tu qarinah. Iman nampak tak nampak? Takwa nampak tak nampak? Tak nampak. At-taqwa hahuna. Kata Nabi, duduk sini, barang tak nampak. Mana bukti? Al-amalu bil jawarih. Bukti dengan amalan. Lebih kuat iman, lebih kuat amalnya. Nampak? Lebih kuat iman, lebih gagah amalnya. Makin lemah iman, makin lemah dah amalannya. Itulah iman kita, naik dan turun. Iman kita semua ni naik dan turun. Tai naik, baca Quran banyak, sedekah banyak. Tai dia turun, nak pergi masjid pun malah. Kita semua tu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila sebut iman kepada Allah, tiga ni mesti ada. Mulut mengaku Allah Tuhan, hati mengaku apa, membenarkan apa yang disebut oleh mulut, dibuktikan dengan jawarih. Nampak? Maka batil, salah lah orang yang berpandangan, tak apalah dok tutup aurat, Tuhan kan pandang hati, imankan dalam hati, tu salah lah tu. Betul tak? Bila tutup aurat kita tegur, tutuplah, dia kata Tuhan tak tengok zahir, Tuhan tengok hati. Ni jahil. Tanda hati kamu benar, membenarkan Allah, kamu membuktikan perbuatan luaran mengikut perintah Allah. Itu baru iman. Maka tuan-tuan, nombor satu paling besar, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis. Maka hadis yang paling akhir, wajib kita mengenali Allah dengan ilmu. Maka antaranya man mata wa huwa ya'lam an la ilaha illallah dakhalal jannah. Dalam ayat Quran sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka tuan-tuan, macam mana nak percaya kalau tak kenal? Hadis sebut wa huwa ya'lam, ayat Quran sebut fa'lam. Dua-dua kalimah ni mustaq, yang sama. Tahu ilmu. Orang mari rumah tak pernah kenal, minta pinjam 2,000, bagi tak? Tak bagi. Tak kenal, nak percaya ke mana? Maka macam mana manusia nak beriman pada Allah, tak kenal Tuhan? Jauh pada majlis ilmu, tak rajin dengar tafsir Quran, tak pernah belajar hadis Nabi, macam mana nak beriman? Maka wajib kita belajar mengenal Allah dengan belajar ilmu yang sudah siap ulama susung, dipanggil ilmu akidah, ilmu tauhid, ia belaka tu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita semua diizin, diberi taufik dan hidayah untuk terus belajar ilmu agama Allah supaya lebih kenal pada Allah. Makin kenal, makin takutlah kita, makin cintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la bid darajat wa a'lamu bis shawab. Akan datang kita sambung cabang iman yang kedua, beriman kepada semua utusan Allah, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam.